وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam masjid yang mulia ini, dapat kita solat maghrib berjamaah. InsyaAllah juga berjemaah. InsyaAllah besok pagi subuh berjemaah juga. Tak kira sama di sini atau di mana ada tempat yang disediakan jemaah. Mudah-mudahan hidup kita, sakit baki umur kita ni, kita akan gunakannya untuk berjemaah. Kerana orang yang selalu berjemaah tu Allah akan bagi 5 kelapangan, 5 fadilat, 5 keuntungan bagi mereka yang selalu melazimkan solat berjemaah. Yang pertama, dilapangkan hidupnya, tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, dilepaskan daripada siksa kubur. Apa tanda angkat tangan? Dilepaskan dia daripada siksa kubur. Kerana kubur tu ada tempat siksa, ada juga tempat nikmat. Yang kedua, yang ketiga, dia dapat kitab amal dia dengan tangan kanannya. Itu tanda bahagia tu. Dapat kitab amal dia dengan tangan kanannya. Ada ayat Quran pun ada. Tapi saya tak bicara yang tu. Nak laju-laju. Yang keempat, dia dapat meniti siratul mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Kalau lepas dari titi siratul mustaqim tu, ke mana perginya? Syurga lah. Mana dia lain Jadi dapat melepasi titi siratul mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Itu 5 fadilat yang dijanjikan Nabi kepada mereka-mereka yang lazim sembahyang berjemaah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sembahyang jangan seorang-seorang di rumah. Perempuan tak apa, tuan-tuan, jangan seorang-seorang di rumah. Kerana hadis sahih dari Nabi, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sahih tu. Baca dalam Sahih Muslim ada ya. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, tak nak berjemaah, orang azan buat nahin, buat takti je, dia balik-balik rumah buat sembahyang seorang diri je. Walaupun tepi masjid, tak pernah datang ke masjid. Walaupun tepi surau, tak pernah datang ke surau. Seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini, kerana mereka juga sembahyang di rumah mereka masing-masing. Maknanya zaman Rasul tu ada juga mereka yang tak nak pergi masjid, tak nak berjemaah. Sehingga Nabi mengancam nak bakar rumah keliling Madinah tu. Mana yang tak nak datang masjid tu. Tapi tak jadi, kerana dia mengenangkan ada anak-anak kecil, ada kanak-kanak kecil dan juga ada perempuan-perempuan yang ada dalam rumah tu. Sebab itu tak jadi bakar. Bila dia bakar Nabi habis. La taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, kata Nabi. Maka sesatlah kamu. Siapa meninggalkan sunnah Nabi, maka dia dikira sesat. Sembahyang tu sesat. Cuba kerja pejam-pejam mata. Ada tak sembahyang kita sesat? Seorang-seorang di rumah. Dia seorang sembahyang di anjung, isteri sembahyang di bilik dia, anak-anak sembahyang di bilik masing-masing. Kira sesat. Baik, untuk malam ni kita sambung pembacaan kita. Tajuk kita ni masih cerita tentang qadar dan qada. Rukun iman yang ke-6.
Kita masih cerita tentang qadar dan qadar. Qadar artinya apa? Ketentuan Allah Ta'ala. Belum kita jadi lagi, Allah dah tentukan nasib kita ni. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, perempuan jadi perempuan, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya qadar. Bila ketentuan itu dijadikan dalam bentuk perlaksanaan, itu namanya qada. Macam Allah dah tentukan, tuan-tuan datang ke masjid ini pada sekian bulan. Pada 14 bulan 11 tahun 2023. Ya, itu qadar, ya, ketentuan dari Allah. Bila berlaku masa itu, hari maghrib ni, ada tuan-tuan datang, betul ikut apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka berlakulah qada Allah Ta'ala. Ya. Qada tu apabila qadar itu dilaksanakan dalam bentuk implementasi, dalam bentuk pelaksanaan. Ya. Itu namanya qada. Jadi, masih lagi bab itu. Mujurnya, nak mengambil hari tajuk itu. Ya. Sesungguhnya keyakinan dengan akidah itu, akidah itu artinya kepercayaan. Kepercayaan yang tak kurang-kurang, yang tak longgo-longgo, yang tak jatuh-jatuh, tak tidak cicok-cicok. Itu namanya akidah. Ya. Sesungguhnya keyakinan dengan akidah ini melahirkan natijah. Berarti natijah itu hasil. Yang besar. Kalau kita ada akidahnya diterima Allah Ta'ala. Ya. Akidah itu nak diterima Allah Ta'ala. Akidah ini banyak tuan-tuan. Kepercayaan ini banyak. Tapi yang dikehendak akidah Islam bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dikehendak. Akidah banyak. Hinduism akidah, Buddhism akidah, Christianity akidah. Ya. Lagi apa? Komunis akidah, secularism akidah. Itu semua tak terima dari Tuhan. Yang Tuhan terima hanya akidah Islam. Akidah Islam ni banyak. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Wahabi, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Lagi macam-macam akidah. Ya. Yang diterima Allah satu aja, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Islam bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila akidah itu betul, jadi natijahnya besar, hasilnya besar, pahalanya besar. Dan positif itu baik belakang, ya. Pahalanya atau natijahnya besar dan positif dalam kenyataan hidup manusia. Dia hidup secara positif je. Dia pandang yang baik je. Tak ada nampak kelemahan orang je, ya. Itu positif. Dan kenyataan di atas, iaitu di atas bumi ini. Kenyataan di atas bumi ini. Dia positif yang memandang kehidupan, ya. Kenyataan di atas bumi ini. Adapun masyarakat yang kosong daripada akidah, yang tak ada akidah, tak percayakan Tuhan, tak percayakan hari kiamat, tak percayakan Rasul, tak percayakan ayat-ayat Quran semua, itu tak ada akidah maknanya. Akidahnya batal, tak sah, ya. Mereka manusia yang hidupnya kosong, tak ada akidah, hidup manusia tu, ya. Adapun masyarakat yang kosong daripada akidah itu tidak beriman kepada Allah. Orang yang ada akidah, dia percaya kepada 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Itu iman, ya. Itu akidah tu. Pegang betul-betul. Tersimpul. Itu kerana aqaidul iman. Maksudnya iman yang dah disimpul mati. Tak ada luruh-luruh lagi. Tak ada longgar-longgar lagi. Tak ada bercerai-cerai lagi, ya. Tak ada terbuka lagi. Itu akidah yang berbentuk aqaidul iman yang tersimpul. Kita hendak yang itu. Ya, ada pun yang tak ada akidah tu dia tak percayakan. Setengah daripada ayat Quran tak percaya. Dia tak percayakan ada malaikat. Kita tunjuk mana malaikat kan. Dia tak percaya benda-benda gaib. Tak percayakan syurga, tak percayakan neraka dan sebagainya. Itu orang yang tak ada akidah, kosong akidah. Ya. Ada pun masyarakat yang kosong daripada akidah ini tidak beriman kepada Allah. Dia tak percaya Allah tu ada. Dia tak percaya Allah tu berkuasa. Dia tak percaya Allah tu melihat. Dia tak percaya Allah tu mendengar. Dan dia tak percaya Allah tu maha mengetahui. Dia kosong. Dia tak percaya bahawa Allah tu ada ke tak. Mana bukti Allah ada, saya tunjuk ni. Dia lupa bahawa diri dia tu Allah yang menjadikannya. Kalau Allah tak jadikan dia pun tak ada. Dan kekuasaannya, tak percaya kepada Allah dan kekuasaannya.
dalam mentadbir urusan hidup ataupun urusan mati makhluk. Allah menentukan. Itu kena faham tauhid rububiyah. Allah yang menjadikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi kesihatan, Allah yang memberi penyakit. Semua Allah yang memberi kemuliaan, Allah yang menghinakan, semua dari Allah Taala. Itu tauhid rububiyah katanya. Tauhid rububiyah. Kita dah baca bab ini awal kitab dulu ya. Di samping tauhid rububiyah ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah tu tauhid ketuhanan. Allah saja yang kita nak takut, kepada Allah saja kita nak sembah, kepada Allah saja kita nak minta, kepada Allah saja kita nak berserah diri. Itu tauhid uluhiyah. Ya. Lagi satu tauhid sifat. Kita belajar sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil qawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam dan seterusnya. Itu tauhid sifat namanya. Kita mesti ada 3 jenis tauhid tu. Tapi dia orang tak beriman tak percaya. Tak percaya bahawa Allah tu mendengar. Tak percaya bahawa Allah tu melihat. Tak percaya bahawa Allah tu ada. Tak percaya bahawa Allah tu berkuasa. Dia rasa diri dia yang berkuasa. Itu orang tak ada tauhid tu. Bahaya tu. Kalau tak ada tauhid, kafir jadinya. Kalau tauhid tak terima Allah jadi kafir. Orang kafir ke mana perginya? Terus masuk neraka ya. Masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kata Allah. Dihalau orang kafir itu masuk neraka secara berbondong-bondong. Dentum dihalau masuk neraka ya. Orang kafir. Ya, dan kekal abadi selama-lamanya. Allah dah janji dalam Quran, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur, seperti kufur tu engkar dan mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada malaikat, dia tak percaya. Allah kata ada aras, dia tak percaya. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu orang yang kosong akidah, yang tak percaya. Masuk neraka, kekal dalamnya. Nah, dia tak percaya. Jadi tak ikut, dia tak percaya Allah tu berkuasa dalam urusan hidup dia. Hidup mati makhluk, dia tak percaya Allah yang menentukannya. Hidup mati makhluk, mereka akan menerima balasan dan berkekalan di dalam azab di dalam akhirat nanti. Di alam akhirat nanti kekal. Untuk orang yang imannya tak betul, iman yang salah, ataupun tak beriman langsung, atau dia beriman dengan benda-benda yang tak selari dengan kehendak Allah. Dia beriman tapi beriman yang lain, beriman dengan lembu umpamanya, dia rasa lembu itu Tuhan, atau matahari itu Tuhan, atau mensyirikkan Tuhan tu ya. Dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Berkekalan dalam azab di dalam akhirat nanti. Manakala di dunia ini mereka akan menemui kegelisahan. Dunia ni pun tak tenang. Tak ada ketenangan dunia ni. Kalau kesah saja, nak merampui saja, nak merongot saja. Hujan pun rungut, panas pun rungut, barang harga naik rungut, barang harga turun rungut. Dia main duit tu aja. Padahal turun itu. Nak meter aja kerjanya. Tahu meter? Ustaz ngajar cepat pun sekejap penuh, meter juga dia. Ustaz ngajar lambat-lambat sampai udah bunyi tek-tek ngajar lagi tak berhenti. Meter juga. Apa salah? Jadi dia tak tenang jiwanya. Orang itu tak tenang jiwanya. Itu di dunia adalah diseksa oleh Allah SWT. Di kubur kena seksa lagi. Di kubur ada 4 seksa. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga dia datangkan ular dan kala mematuk-matuk menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat dia masukkan api neraka dalam kubur. Yang mana lalu nahannya angkat tangan. Mana lalu nahan yang angkat tangan. Yang mana tak? 4 seksa kubur. Di mahsyar pun seksa juga. Itu bagi orang kafir ya. Di mahsyar seksa, betul kena hisap seksa lagi. Ditimbang seksa lagi, meniti siratul mustaqim seksa juga. Itu orang yang
derhaka kepada Allah Ta'ala. Tak percaya, tak beriman dengan Allah Ta'ala. Manakala di dunia ini mereka akan menemui kegelisahan jiwa, tak tenang. Betul tuan-tuan, hidup ni biar tenang, aman aja. Tenang jiwa, tidak akan tenang jiwa, banyaklah berzikir. Kerana ini janji Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahui olehmu dengan banyak menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Nak tenang jiwa, banyak zikir, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak tahlil, banyak takdis dan sebagainya. Tenang jiwa tu. Bila tenang jiwa, apa yang Allah lakukan semua dia boleh menerima dengan baik. Tak ada membantah. Apa saja keputusan Allah Taala. Allah jadikan panas dia terima. Allah jadikan sejuk pun dia terima. Allah jadikan hujan dia terima. Apa saja yang Allah tentu kepada dia diterima. Itu jiwa yang tenang ya. Kaya pun dia terima. Seronok kalau dia kaya. Miskin pun dia seronok juga. Apatah lagi kalau dia kaya ya. Mereka akan menerima kegelisahan jiwa, keharuan perasaan, perasaannya hura-hara aja, tak tenang aja, nak meto aja, nak marah aja, nak tak puas hati aja. Dengan jantung kuasa masjid tak puas hati, dengan tok wilayah tak puas hati, dengan tok imam tak puas hati. Imam baca panjang benar aja. Baca inna ataina bukan tak sah kata, marah benar dengan tok imam ya. Ini pula baca sabihah surah. Atau tadi panjang benar maghrib, panjang benar. Tak puas hati aja dia dengan imam tu. Padahal kalau dia jadi imam, dia pun tak betul. Dia tak betul ya. Tapi kita nyalakan sendiri. Jadi kegelisahan jiwa, keharuan perasaan, sempitan hidup. Apa ayat Qurannya? Kita baca ni. Famanit taba' huda. Famanit taba'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya apa? Maka barang siapa yang mengikut petunjukku, famanittaba'a huda, yang ikut petunjuk aku, famanittaba'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa ikut petunjuk aku, ikut aku, yang wajib aku, yang aku katakan wajib dia buat semua, yang aku haramkan ditinggalkannya, yang aku kata sunat dia buat sebanyak-banyak yang dia mampu, yang makruh ditinggalkannya sebanyak-banyak yang mampu, yang harus dijadikan ibadah. Kalau dia ikut betul-betul perintah Allah, ikut petunjuk aku, dia tidak akan sesat. Fala yadhil, tak ada sesat. Tidak akan sesat. Dia mesti dalam kebenaran dan tidak akan celaka. Wala yashqa, yashqa tu celaka, tak akan jadi celaka. Aman dia. Di dunia ni tenang, dekat nak mati tenang, dalam kubur tenang, bangkit dari kubur aman, berjalan dari kubur ke padang mahsyar aman, di padang mahsyar pun aman, dapat naungan aras. Kemudian ketika dihisap, hisap yang ringan, kemudian diterima kitab dengan tangan kanan, dan sebagainya. Aman aja. Kalau dia ikut petunjuk Allah Taala, garanti aman. Allah garanti sini ya, wala yasqa, tidak akan celaka. Lagi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa, apa dia? Ini terbalik tadi ya. Dan barang siapa yang berpaling, wa man a'rada an dzikri, siapa berpaling daripada peringatan aku, yang wajib ditinggalkannya, tak buat, yang haram buat juga. Setiap minggu ngambil 2 ekor, pada dia tahu benda tu haram, buat juga. Yang wajib tak nak buat, sembahyang tak nak buat, puasa Ramadan tak nak buat, zakat tak nak buat, yang haram buat. Itu a'rada an zikri, ya. Berpaling daripada apa yang aku peringatkan kepada mereka. Dan barang siapa yang berpaling daripada
peringatanku, sesungguhnya penghidupan yang sempit. Allah sempitkan hidup dia. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah jadikan hidupnya sempit. Ya. Ada aja penyakit, tak cukup duit ajalah, ekonomi tak betul lah, macam-macam, tipu dia orang lah, ada aja masalah-masalah hidup dia. Orang hutang dia tak bayar lah, macam-macam ya. Dia sempitkan Allah hidupnya. Jadi tak tenang jiwanya, merunguk hangat aja dia. Menyalahkan Tuhan. Kenapa Allah jadikan kau begini? Menyalahkan surat Tuhan betul. Jadi Allah jadikan sempit. Kalau dia tak ikut perintah Allah, tak ikut hukum Allah. Betul tuan-tuan dan puan-puan, Allah datangkan hukum di mana? Kita kena ikut hukum tu. Allah datangkan yang wajib, Allah datangkan yang haram, Allah datangkan yang makruh, Allah datangkan yang sunat dan Allah datangkan yang harus. Kelima-lima itu kena kita laksanakan dalam hidup kita. Apa kata wajib? Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Apa kata haram? Haram artinya dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti tinggalkan, mesti ditinggalkan. Itu kalau haram. Seperti berjudi haram, minum arak haram, berzina haram, rasuah haram, nipu haram, hutang tak berbayar haram, tuang kedai runcit haram. Lagi apa? Ngumpat haram. Kenali orang ngumpat tak payah pakai lidah tau. Kena orang ngumpat kenali. Pakai jari je. Dalam di handphone ya. Itu ngumpat dia tu. Manjang je haramnya. Ya, kenapa? Dia tak ikut petunjuk Allah Taala. Mana yang Allah larang buat juga. Jadi fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan jadi akan penghidupannya tak tenang, sempit hidupnya ya. Allah jadikan sempitnya hidupnya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan di akhirat nanti matanya buta. Karena dalam dunia ni dia tak nampak kebenaran. Allah butakan betul-betul matanya di akhirat itu. Ya. A'ma tu buta mata. Sedangkan di dalam dunia itu dia celik, nampak, tapi tak nampak kebenaran. Dia nampak pandangan aja. Tapi tak nampak kebenaran. Yang salah aja dia buatnya, yang berdosa aja dia buatnya, yang berpahala dia tak buat. Itu dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Buta mata tu. Ya. Itu dia. Jadi baca balik dia mana tadi ya? Maka barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Garanti tak celaka. Dan dunia ni hidup aman, damai, senang lenang, tak ada masalah. Elok je apa saja perbuatannya semua baik belaka. Dengan manusia pun tak ada masalah. Itu ya, kalau ikut perintah Allah, kalau ikut petunjuk dari Allah. Ya. Senang aja, positif hidupnya ya. Dan tidak akan celaka, tak dapat kemalangan, tak ada dapat kesusahan. Tak ada tak ada dimaki orang, tak ada dicederakan oleh orang dan sebagainya. Tak ada celaka ya. Tenang aja hidup. Dan barang siapa yang berpaling tak nak ikut perintah Allah. Yang wajib buat, yang wajib tinggalkan. Yang haram buat juga. Yang sunat tak nak buat. Yang makruh buat juga. Dan yang harus tak ada ikut syariat tertentu, tak ada ikut adab-adab yang tertentu. Jadi 5 hukum tadi ingat betul. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Wajib dah kita cerita tadi. Apa artinya? Dibuat dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Sembahyang 5 waktu mesti buat. Puasa di bulan Ramadan mesti buat. Dari zakat kena buat. Haji, umrah kena buat. Wajib, benda tu wajib. Menutup aurat kena buat.
Berlaku adil kena buat. Itu yang wajib. Yang haram dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Tadi dah saya bagi contoh banyak lah mesti ditinggalkan. Yang sunat dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Ini dah ada orang semua sunat tu jui aja lah, sunat kan wajib ni. Ada orang tengok betul. Main sunat tu tak buat pun tu. Ada tak semayang jenis sunat, tuan-tuan? Ada tak semayang sunat? Ada banyak. Sunat rawatib tu sunat. Sunat yang mengiringi semayang wajib, itu namanya sunat rawatib. Sebelum maghrib 2 rakaat sunat. Ada orang tak nak buat, saja nehen je. Duduk dia tak nak semayang. Ngapa entah? Tanya dia. Lepas maghrib, lepas ni ada semayang sunat juga. Kalau tak ada mengaji sampai 6 rakaat. Kalau tak ada mengaji, kalau mengaji ada 2 rakaat je Kerana mengaji tu wajib. Lagi apa? Bayang Zuhur. Sebelum Zuhur 4 rakaat, tuan-tuan, sunat tau. Sebelum Zuhur sunat semayang 4 rakaat. Lepas Zuhur sunat semayang 4 rakaat lagi. Maknanya Zuhur tu kita semayang 12 rakaat. 4 rakaat qabliyah Zuhur, 4 rakaat wajib Zuhur, 4 rakaat ba'diyah Zuhur 4 12 rakaat kita semayang. Ini dah nehen aja, tak nak semayang. Sedangkan semayang tu hukumnya muakkad yang dituntut. Sebelum asar 4 rakaat. Bukan 2 rakaat ya, banyak orang buat 2 aja. Patut 4 rakaat. Siapa semayang 4 rakaat sebelum asar, dia dijamin tidak akan masuk dalam neraka. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda angkat tangan? Sebelum maghrib ni banyak orang tinggal ni. Sebelum maghrib ni. Sedangkan Rasulullah suruh 3 kali. Apa kata Rasulullah? Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib. Liman sya'a. Lepas tu baru kata liman sya'a. Baru itu siapa yang menghendakinya. Tapi banyak orang buat tarik menahan aja semayang maghrib. Tak nak buat semayang sunat. Sebelum Isya 2 rakaat, kau lepas Isya, lepas azan semayang 2 rakaat. Lepas Isya 4 rakaat. Kalau boleh 4 rakaat tu biar di masjid ni. Kalau tidak, di rumah kau tambah lagi 2 rakaat di sini, 2 rakaat di rumah. 4 rakaat. Jangan jui aja bibi dengar sunat tu. Makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Jangan buat yang makruh tu. Kerana makruh tu Allah benci. Siapa buat yang makruh tu Allah benci. Bila Allah benci, malaikat pun benci, Rasul pun benci, Nabi-Nabi pun benci, sahabat-sahabat pun benci, wali-wali Allah pun benci. Bayangkanlah semua orang benci. Orang suka melakukan yang makruh-makruh tu. Ini tak jui aja bibi makruh, bukan haram, makruh aja. Kadang benda yang haram pun katanya makruh. Makruh. Yang harus jadikan ibadah. Yang harus tu dijadikan ibadah. Ini ikut ada adabnya. Benda harus, makan tu harus, tapi dia jadi ibadah, dapat pahala. Jadikan ibadah dapat pahala. Makan tu harus, tidur tu harus, menguap tu harus, bosin tu harus. Boleh dapat pahala kalau kita ikut adab-adab yang tertentu. Dia boleh jadi ibadah tu. Itu 5 hukum tu. Lagi satu, tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang semayang sunat yang sunat-sunat tu tak buat. Dia ambil yang wajib-wajib je. Kenapa? Ada yang semayang sunat mengeringi waktu tu, Zuhur umpamanya. Lepas takbir je terus baca Fatihah. Doa cita pun tak baca. Ada tak jenis orang apa itu? Itu yang laju guna tu. Siapa ngajar entah? Ada ustaz ngajar apa itu? Ustaz baca doa cita ada? Patutnya yang sunat-sunat semayang tu serupa aja, cuma bangsa itu namanya sunat, bangsa tu ada namanya wajib. Ada bangsa wajib, ada bangsa sunat.
Tapi cara kaedah serupa je. Ya. Dia orang cerita tak baca surah, tak baca. Langsung tak baca surah. Padahal digalakkan kita tu membaca surah juga ya. Itu dia antara yang kesilapan manusia-manusia hari ini. Ya. Yang salah tu tentulah. Bacaan salah ada. Itu penat je sembahyang. Langsung tak dapat pahala. Di antaranya sembahyang tu ada rukun. Ya. Ada berdiri, ada rukuk, ada iktidal. Ya. Banyak tu dalam sembahyang. Itu cerita sembahyang baru tu ya. Jadi ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Jadi kena buat sewajarnya. Barulah diterima Allah kita tu sebagai hamba-hambanya. Baru jadi orang takwa. Ya, kalau tidak, barang siapa yang berpaling daripada perintahku, peringatanku, sesungguhnya sesungguhnya penghidupan yang sempit kehidupannya. Ya. Ada je masalah dia. Nak datang ada masalah. Anak-anak memberi masalah pada dia. Isteri memberi masalah pada dia. Ada je. Penyakit lah, ekonomi lah, disiplin anak-anak lah, macam-macam. Ada aja halangan-halangan yang menimpa diri dia. Kenapa? Dia tak ikut perintah Allah. Yang dilarang dia buat juga. Yang disuruh tak nak buat. Ya, berpaling daripada peringatan aku. Wa man a'radu an zikri. Barang siapa berpaling daripada zikir aku, daripada peringatan aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan dia akan jadi kehidupannya sempit aja. Kena meto aja. Tak buat hati aja. Cakap dengan isteri pun nengkin aja. Asyik nengkin aja. Tak ada tenang-tenang jiwanya, ya. Jiwa jadi tak tenang. Jadi hidupnya sempit. Ya, lagi dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebenarnya jadi buta dari kiamat. Tak nampak. Sedangkan dia dalam dunia ni elok celik je matanya. Tapi kenapa? Dalam dunia ni dia tak nampak kebenaran. Yang wajib tak nak buat, yang haram buat juga, yang sunat tak nak buat, yang makruh buat juga. Yang harus tak jadikan ibadah. Nanti esok akan bangkit buta dia di hari kiamat tu. Tak nampak. Cenderung meraba-raba. Buta betul-betul. Bukan buta kebenaran. Dalam dunia ni dia buta daripada kebenaran. Tapi di akhirat tu buta betul-betul. Tak nampak apa-apa. Itu dia. Kemudian akan datang kita akan baca. Beriman kepada qadar. Dan berikhtiar. Berikhtiar. Mencari sebab. Itu akan datang ya. Untuk malam ini cukup sekarang itu. Waktu pun dah cukup. Kayak gini nak bunyi ya. Baik. Itu bulan depan ya. Bulan ini cukup sekarang itu. Patutnya yang ini kita baca bulan sudah. Tapi udah bunyi. Saya berhentilah. Yang ini yang saya bicarakan malam ni tadi. Patutnya bulan sudah baca dah. Tapi udah bunyi tek. Penerangannya lama pula tu. Tuan ni berapa lama dah? Setengah jam lebih dah. Ya ke dah kerja ni. Setengah jam lebih dah saya membincangkan baru satu perenggan aja. Kalau bulan sudah sibuk habis tu, pukul berapa habisnya? Pukul 10 pukul habis. Itu lagi metor dia, lagi marah dia. Lepas tu dah bunyi. Tak ada ikut SOP. Tahu SOP? SOP apa? Sup apa? Sup ayam? Sup daging? Sup tulang? Apa sup? SOP. Standard Operation Procedure namanya. SOP. Standard Operation Procedure. Udah bunyi dah. Nampak? Jadi cukup dah sekarang itu. Sebelum saya tutup, sebelum Ustaz Hazim azan, ya, saya bagi peluang ada siapa-siapa nak bangkang. Has anybody got any objection? No objection. Ada? Tak ada? Baik, tak ada objection. Kalau tak ada objection, has anybody got any problem? Ada soalan? Ada masalah? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat.
Mana cari? Hanya ada di mana ada? Hanya ada di Masjid Puan Besar Khadijah Batu Gajah ya. Alright, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal sairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.